Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit mengenai hadis mauquf. Ma makna mauquf? Mauquf dari segi bahasa bermaksud terhenti, manakala dari segi istilah pula hadis yang disandarkan kepada sahabat sahaja dan tidak ada tanda menunjukkan ianya dihubungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, contoh hadis mauquf diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, apabila kamu berada pada waktu petang, janganlah kamu menunggu sehingga waktu pagi. Dan jika kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu tunggu sehingga waktu petang. Gunakanlah masa sihatmu itu untuk masa sakitmu dan masa hidupmu untuk masa matimu. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya, hukum beramal dengan hadis mauquf. Pertama, kita boleh beramal dan berhujah dengan hadis mauquf itu sekiranya hadis mauquf itu melengkapi syarat hadis sahih dan juga hadis hasan, kerana pada diri seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada sifat adil pada dirinya. Kedua, sekiranya hadis mauquf itu adalah hadis dhaif, maka tidak harus kita jadikannya sebagai hujah. Tetapi dalam perkara fadail, harus untuk kita beramal dengannya dengan syarat-syarat yang tertentu. Seterusnya, hadis mauquf ini juga terbahagi kepada tiga, iaitu hadis mauquf qauli, hadis mauquf fi'li dan akhirnya hadis mauquf takrir. Antara contoh hadis mauquf qauli adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Berbicara dalam hadis ini adalah perkataan. Kedua, hadis mauquf fi'li. Sa'id berkata, Ibnu Abbas menjadi imam sedangkan dia hanya bertayamum. Bertayamum dalam hadis ini adalah suatu perbuatan. Dan akhir sekali, hadis mauquf takrir. Tabi'in berkata, aku telah melakukan begini di hadapan salah seorang sahabat dan dia tidak mengingkariku. Tidak mengingkari itu adalah takrir. Sebahagian daripada ulama menamakan hadis mauquf ini sebagai asar, iaitu khusus untuk hadis yang diriwayatkan daripada sahabat dan selepas daripadanya. Akhir kata, sebagai kesimpulan, hadis mauquf ini hanya terhenti kepada sahabat sahaja, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum beramal dengannya pula adalah boleh beramal dan berhujah dengannya sekiranya hadis tersebut cukup syarat hadis sahih dan juga hadis hasan. Kita kena cek dahulu sama ada hadis mauquf ini cukup tak syarat hadis sahih dan juga hasan. Sekiranya tidak cukup, maka ianya berstatus dhaif, maka tidak harus kita jadikannya sebagai hujah, namun dalam perkara fadail harus hukumnya. Sekian sahaja daripada saya. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat.